Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintahan Raja Hijau. Zaman pemerintahan Raja Hijau, barulah Raja Hijau ubah semula. Panggil reformasi, bukan ubah, baru semula. Cara yang baru itulah tujuan yang barunya satu untuk nak kuasa pusat kerajaan Gresik itu dapat kuasa, dapat uruh mengarah kontrol seluruh tanah tani usaha ada raja daerah 42 utir raja daerah tu. Habis itulah Raja Hijau ni kena uruh. Kena baru semula cara mengetah. Melalui mudah-mudahnya ia kena tambah cara pentadbiran dah. Maka pada zaman Raja Hijau ni lah ada bukti jadi daripada Mak Saleh. Dah, nanti kita nak buka tu. Ya ada satu kapal belayar yang mana belayar jauh mari pada Belanda tu. Dah. Belayar jauh mari pada Belanda. Dah, mari siapa di Petaning. Lepas tu dia duduk di Petaning pada masa tu dia terlihat, dia nampak. Nampak banyak perkara di Petaning. Iaitu dia ning lah. Dah, yang cerita dalam kitab dalam tanah dia hak Mak Saleh ni orang Belanda ni, lo ni ada lagi lah duduk di negeri dia di Belanda tu. Dia tulis, dia banjar, dia hurai habis harta ni. Itulah kita baru boleh dengar apa ni dia kata dia mari sapa di Taning, perumahan orangnya padat. Lepas tu atau di tepi sungai. Sungai Paperi. Rumah orang perumahan orangnya banyak hingga kucing ni boleh berjalan atas bumbung. Atas hutan tu. Ambil jok di Gresik di Bana tu, kucing jalan atas perabung suk sapa di Kuala. Ya atau rumah orang banyak di Petaning. Ada kedai besar sungguh zaman tu. Oh, suk yok dah lah. Sehingga kucing boleh jalan atas bumbung. Ni dia kata negeri ni masjidnya terletak di tengah. Lepas tu dia kata sejid banyak teh. Masjid banyak teh. Dia tak ada sebut surah dak. Dia sebut masjid. Masjid banyak teh ni, kalau kita tengok masjid hak buat peseng bata supaya dengan masjid Gresik ni bukan Gresik Suti. Hak buat sekali dengan Gresik masa yang sama. Iaitu satu laginya masjid Kampung Datuk. Sejid Kampung Datuk tu lek sana seberai dia dak Kampung Datuk tu lek kapur tu. Ada hak depan sekali hak pak segi tu. Hak tu buat serung juga, seomo juga dengan masjid Gresik. Dan satu laginya surah. Orang panggil surah duk di Kampung Sidik. Di Kampung Sidik ni kita pergi duk lek belakang kalau Sidik. Duk gepek dengan kalau Sidik duk belakang rumah orang sikit tu, situ ada tapak besar ke. Tapak pak segi luah. Sama dengan masjid Gresik lah, tapi tak ada dinding dah. Ada tapak saja. Batal lagu tu. Kita boleh pergi di Kampung Sidik tu. Masih ada lagi. Ni masjid hak buat pada sezaman tu. Kena dah lah orang Belanda hak nama Jacob van Eyck. Jacob van Eyck dia mari di Petaning. Bila gitu ni dia mari pada zaman Raja Hijau 400 tahun dulu. Petaning tu dah. Lepas tu dia kata dia tulis semua hak Petaning. Hingga gapo dia tulis kata orang lelaki pakai seluar, baju sekat, keris di depan. Pakai seluar, tak pakai kain sarung. Pakai seluar pesing luar dek tu, luar tahang tu dah. Luar dek lepas dia lutut sikit tu. Pakai pesing seluar, pakai baju sekat, baju pesing tak ada tangan ni. Baju pesing tu saja tak ada tangan panjang ni. Tangan panjang baru mari yuk belakang. Lepas tu ada keris depan. Lepas tu dia tulis ada apa ni produk gapo Taning. Hasilnya ada gapo ada buah-buah gapo dia tulis belakang. Bagai-bagai orang tani nego. Lepas tu dia tulis kata setiap perempuan dan kanak-kanak ada tali emas di leher dan di kaki. Setiap perempuan dan kanak-kanak
ada tali emas di leher dan di kaki. Nak royak kata subur nyotan ni. Semua orang Tino dengan budak. Budak-budak dengan orang Tino ni ada tali emas duk leher, dia kata, di rekok ni lah. Lepas tu dengan di kaki. Ni atau kaya sungguh orang petani zaman dulu. Dia akhir di mana? Dia tulis akhir dia kata, dan ayam di negeri ini bertelur 2 biji sehari. Dan ayam di negeri ini bertelur 2 biji sehari. Josuk di haya. Katanya haya ni telur 2 utai sehari. Ni nak kaya atas suasana aman dan makmur. Aman dan makmur ni hak kita nak manusia seluruh dunia ni nak aman dan makmur. Nak aman, nak makmur. Aman saja bukan nak sampai ke makmur. Ni nak ya atas tok nenek moyang kita zaman dulu pernah hidup pada masa aman dan makmur dah. Bukan atas hidup zaman gelisah, zaman takut, zaman huru-hara, zaman kena tindas seperti kita hari ni dak. Tok nenek kita ni biasa duduk zaman aman dan makmur. Kenapa dia hidup pada masa tu aman dan makmur? Kerana satu, dia mengetok sendiri. Jadi negeri sendiri namanya negeri Taning. Dan juga guna syariah Islam mengetok negeri. Tu yang membuat jadi aman dan makmur. Pas kita ni jauh lagi nak aman dan makmur. Kena pada pugang kacuk pakai deh. Bukan kacau ambil jabih hitam, pekuk orang tumbuk sampai mati. Dalam klip betul-betul jelas dah. Tiba-tiba dadu betul-betul ya atau tak salah. Dia buat ketujuannya untuk nak keng komung ke tak salah. Macam-macam. Dulu dia mau berdek apa ni? Tokai besar berdek rimah hitam tak salah. Anak orang kaya tepuh orang mati pun tak salah. Jadi tak salah lah. Tahulah bila negeri Sia nak ada tu unik-unik dia tulis. Tu susah benar. Lepas tu kalau sama sia pun ada lagu tu, kita orang Melayu ni jauh lagi. Sudut niat. Dah ambil jok 200 tahun sampai kini. Siapa boleh akik kes contoh. Kata hak kedi-kedi hak orang Melayu kena, lepas tu kaja ewi. Damden kedi proses mahkamah kena apa ni? Betul sungguh dengan unik-unik 100% saya duit juta. Sekarang ini lah masa depan walau alam tak bisa temu walau poso pun tak ada lagi. Kih email Japar dijabat lu kena kata nekok nak ke langit. Kaki nak ke langit, kih Isa Musa di tebing. Kih orang kena rogo, kih tabah, kih kresik, kih mana saja tu tak ada bisa boleh lagi lah kan adil tu. Maka tak apalah tu hak politik dah kecek banyak kita nak kata aku takut dengar. Dah. Pasal dok takut ni nak kemat dah. Dah. Dia nak kemat dah. Dok takut apa lagi dah buat amal ibadat wi banyak betul ke kita dengan Tuhan. Dah. Maka pada zaman tu aman makmur tu, dalam tu tulis juga tu selagi tu kata sejak kesik ni tinggi dia kata. Orang putih tu sejak kesik ni tinggi. Dia kata yang mari kesik tu nampak dok cagok, dok cekung besar. Sejak kesik tinggi. Dia kata raja ni nak menunggang gajah. Gajah tu nak gajah mari duk hepek dengan sejik, maka gajah ni jakoh kaki masuklah sejik lalu dah. Nak kata masjid Kesik tu tinggi. Munasabah ke ustaz royak masjid Kesik tinggi. Kini kita nampak gendau masjid Kesik dah. Dulu tinggi lah masjid Kesik tu zaman dulu. Zaman hok duk molek-molek tu. Orang putih tulis kata sejik ni duduk tengah, gajah nak gajah repek dengan sejik tu lakoh, jakoh kaki masuk sejik lalu. Lepas tu wah kutung sejik ni diliputi dengan emas. Dah bukan sute tu mah. Kaya pula wah kutung sute buat dengan emas. Mangga dia tepek dengan emas. Dah. Tapi hari ni wah kutung tak ada, dia utuh dah zaman halah perai dulu sia orang nak pergi bakak dah. Dan juga sejik Kesik terkenal. Kalau kita ingat pada 5 tahun dulu sejik Kesik sekat pinggir. Sekat pinggir. Lah ni sekat lutut dah. Sebab apa? Hak asalnya siapa belakang gajah tu. Dia ni jadi genah sebab dia mau buat jalan siling.
Demo tamu tanah dah 12 tu. Kalau tahu hak asal sejak kesik tinggi tangga mana, cuba kita lakuh batas siling. Batas 4 lane highway tu. Nuh, lah kebunyo tepi tu. Tu rendah tu dulu tu. Tu tanah asal tu. Dia rendah macam tu. Pada mau batas ni. Highway ni kan. Kena tamu tanah jadi tinggi tu kan. Lah sejak kesik tu kan. Rendah lah. Wak batas lek nu pula so lagi wak jalan. Likung dia dah. Tadi kau kena sejak kesik. Itulah kita nak buat kita peher dah. Ni sejarah ni lagu ni buat kita cerah. Takut kita jadi benok dah. Belana dah ni orang benok siapa ngah benok percaya sejak kesik tak sudah kena lakoh pelakar, kena pakoh lita. Allahu akbar tu sungguh dah. Kali kita percaya lagu ni kan dia sungguh rumah Tuhan kena lakoh lita besok temu di mana. Dia mau kata kena supah dia topek Cina. Kau teruk. Kena supah di topek Cina limkonio. Allah, topek Cina nak benar pada malaikat ke mana dah? Ada gamak. Tu cerita bahang belaka mari baru naik 10 tahun 70 tahun je cerita tu. Sejak kesik ni kena bakar kih pereh. Kita ada bukti. Dah orang pesak belaka dah. Dah. Maka apabila mereka siap dah. Gajah hijau ni yo bijak pada minggu yang lepas. Bukan minggu marai. Dah. Minggu marai ni kita pergi sejarah noci. Dah. Minggu belum pada tusa tu. Kita tahu dah gajah hijau suruh buat parit. Gali parit gajah hijau suruh buat benar. Ingat dah gitu. Pesen ni gajah hijau sakut dengan suruh buat benar tu. Siapa tu boleh tulis masuk dalam ni. Pesen ni gajah hijau buka parit air di kota Temangi. Dia pergi Lagu Sembilan tu. Jadi gajah hijau ni. Dia reformasi, maknanya dia tambah 2 jabatan besar-besar. Dia tambah 2 jabatan besar-besarnya kalau dulu ni Taning ni dia ada 4 jabatan saja. Bukan lagi hak bulat-bulat tu. Bulat-bulat. Lepas tu. Dia ada 4 jabatan saja. Mana tahu raja ni duk besar dah. Raja di Kesik ni duk tak kisi besar, lepas tu dia ada menteri pula tu 4 orang hak besar dulu. Hak lapis pertama. Lapis pertama tu ada 4. Lepas tu lepas pada 4 tu ya ada lah bahagian menteri masing-masing tu. Tapi kalau kita tengok tu ya ada 4. Hak sah, hak zaman belum Raja Hijau nak baru, nak reformasi. Semula ni, dia ada 4 ni. Dah. Iaitu dia ada bendahara. Dah. Dia ada bagi Datuk. Tak apa, Datuk Bendahara, Datuk Laksmana, Datuk Temenggung, lepas tu Datuk Syahbana. Datuk Syahbana. 4. Bendahara. Bendahara ni hak debel sekali. Debel lagu mana? Bendahara ni mudah kata Datuk Bendahara ni mana tu orang hak duk bawah dia raja sikit. Nanti hak urusan mengetah negeri. Raja ni jadi pemangku, raja jadi prakmuk, jadi agung. Raja. Tapi raja ni bukan duk dia nak mengetah, nak uruh, nak sorak, nak kijapa, tak ada raja ya raja. Maka ada orang pula seorang bawah raja tu orang panggil bendahara. Datuk bendahara itulah. Jadi orang wakil raja pula untuk mengetah seluruh Datuk Bendahara. Satu tamneng. Tapi hak sama besar dengan Datuk Bendahara ni ada 4. Tamneng sama, jabatan sama. Dah. Tapi ada basic tu gitu lah sebab dia ada bahagian bawah dia pula dia dekat raja. Tapi kalau kira jabatan tu sama, tapi kuasa tu lain-lain dah. Ada bendahara, nanti uruhan negeri dah. Lepas tu ada Syahbana. Datuk Syahbana ni hak ni kena duduk dalam kota. Duduk dalam kota, duduk rapat dengan raja. Bahagian dekat raja ni Samnak Perarat Cawang. Boleh kata Syahbana dah. Dan juga Syahbana ni dia uruh cara penego penego duit ke apa dah. Lepas tu ada pula Datuk Temenggung. Datuk Temenggung tu kita banding dengan mudah-mudah dengan sedadu. Jadi pobo toro. Dah sedadu. Nanti jaga keamanan, bahagian hukum, bahagian kodi,
bahagian apa ni hukum bunuh, hukum hotel ke apa ni Datuk Temenggung. Nah. So lagi pulaknya ni debel juga ni panggil Datuk Laksmana. Datuk Laksmana ni tak ada duk gelewak mana kat Lebana. Datuk Laksmana ni dia duk tempat dia, iaitu dia duk di markas. Dia duk di kai dia. Datuk Laksmana ni iaitu kepala askar. Kepala askar besar kali, dia panggil metak tu. Datuk Laksmana ni biasa metak ria. Sebab tanding ni dia banyak askar laut daripada askar darat. Maka apabila ada Pak Ningdah ni Raja Hijau mandang tengok, duk tengok-tengok dah tak padai. Tani kita ni tak padai. Kena ada lagi. Maka Raja Hijau buka pula dua. Dua kisi. Dulu ada Pak. Dia buat jadi ni. Ya Raja Hijau pandai. Jadi ni iaitu selaginya dia panggil Datuk Agama. Datuk Agama ni mufti agama Syekhul Islam. Ambil tok guru mari duk takhisi, mari kira bercara negeri sekali. Jangan duk berdoa saja ke rumah. Jangan duk ngajar ke ponok saja. Hak urusan negeri ni kita nak juga ke demo dah. Ilmu hukum-hukum fiqh ni buat tubik mari tek weh. Jangan saja duk aling ilmu tauhid. Dan akidah tu tak apalah, kita boleh ngajar belaka dah kita kejak dengan Tuhan. Fiqh ni nak juga cara mengetah ni lagu mana tu Islam. Tok guru tu ambil mari duk sekali. Dan selaginya Raja Hijau buka satu kisi lagi ni orang panggil Datuk Pertahanan Negeri. Datuk Pertahanan Negeri ni dia kata Raja Hijau kata tak padai. Ada Datuk Laksmana saja. Sebab tani kita ni negeri hok risiko tinggi. Duk tepak, duk tengah le tanah-tanah semenanjung, negeri jiran ni nanti nak makan hok mo. Iaitu negeri jiran atas ni Sia. Sia ni nanti nak kekal tani sok mo, jok ambil dulu gitu. Negeri masing-masing tu tapi Sia ni nanti nak kekal hok mo. Pasal laginya ya ada Gulawe bawah tu, Melaka, Johor. Tak ada nak gomo perai tapi mengaitu duk tewah menego tu. Duk tewah jadi pusat penego Ada rebut masalah lah untuk duk menego ni untuk jalan ni buat kita kaya. Zaman dulu yang menego, negeri menego dah. Maka hasa ki sia. Nanti kepa tani tu maka tani wi alasan ni. Tapi sebenarnya Raja Hijau ni dia ada agenda dalam dengan bijak. Raja Hijau ni ada agenda dalam meyo. Sebenarnya dia buka dua jabatan lagi ni. Mudah-mudah kata bedek sekali boleh buka dua ekor. Walaupun jawi alasan kata tak bolehlah kita kena tahu juga hukum agama untuk berkat negeri kita. Kena ambil bahagian tu agama mari duduk dalam meja sekali. Kena so. Yang kedua, tak padai kita ada Datuk Laksmana saja Temenggung duduk dalam bandar ni. Kita kena ada satu angkatan lagi lah untuk nak pergi ni. Sebab demo mari serai kita boleh tahan. Jadi dua alasan ni memang molek lah. Wakwi taning jadi ni kisi dah. Ni Datuk dah lah. Maka dalam ni Datuk ni sebenarnya Raja Hijau ni dia duk curiga. Dia duk beringat. Ataupun dia duk masa sia panggil duk rakweng. Rakweng ke siapa? Dua orang saja duk rakweng. Iaitu rakweng ketuk guru dengan rakweng kepada Datuk Laksmana. Datuk Bendahara tak apa orang Yos Jati. Datuk Bendahara ni orang Yos Jati. Tapi dia takut Datuk Laksmana dengan Datuk dengan Tok Guru. Kalau kita ingat kena takut Tok Guru. Kena. Sebab dia orang Tino. Sebab dia orang Tino. Lepas tu boleh dia naik jadi raja taning tu kih Tok Guru ulama pada masa tu kata darurah. Sebab taning tak ada pemerintah pada masa tu lepas pada anak-anak gajah jantan mati gomoh bih tu. Pensia dah duk main dalam tu. Maka sia pun tak askar mari nak serap taning. Maka taning pada masa tu ni tak ada raja. Pas nak sorak mudah-mudah buya tu nak yo ni naik tamu jadi
kau balah kau gua dalam maka naik dululah hijau anak bakal raja dulu, raja besar. Naik retina naik. Tapi apabila amannya kembali kerajaan Patani kita ini, turunlah raja hijau tu. Sebab retina naik jadi raja besar, raja agung tak leh dia bercanggah dengan Islam. Tapi ulama kata darurah ni untuk jaga keamanan ni, naik dulu. Hijau tu dia duduk kerencai untuk guru. Yang kedua, dia kerencai Datuk Laksmana sebab dia orang Tino. Pokok askar ni orang Jateng. Datuk Laksmana pun orang Jateng. Lepas tu Datuk Laksmana hok zaman dia ni orang negeri Sai pula dah. Ya kau takut. Jadi orang Sai tu takut. Habis itulah dia suruh buka so lagi tu. Salah satunya dia bukanya Datuk Pertahanan Negeri ni dia buka. Lepas tu pergi buka markah askar dia nya di Sago. Sago tu, Sago Mayor. Ada ni, belah ni ada tabut Sakotai Sakobon. Iaitu tempat dia nya di kawasan Pondok Rasmi Setapana, Batah Kubu. Bagi panggil Batah Kubu tu. Situlah tempat Raja Hijau pergi buka, orang panggil tentera darat. Di Batah Kubu. Saya sendiri pergi dah banyak tahun dah pergi ke Batah Kubu tu. Aduh, luas sungguh. Tanah tomok dia ni makan benih dah. Benih duk dalam dah lah ni. Masuk dalam toh mau orang belakang tu. Benih parit lorong pergi siapa kolek air tempat Raja Maning pun ada belakang situ. Duk molek lagi lah kalau orang kampung tak ada pergi buat musnah ke. Lepas tu jalan lah orang tempat kota pun ada lagi. Ada lagi di Batah Kubu. Di Batah Kubu tu. Tu tentera darat. Tentera laut duduk di mana? Tentera laut ni duduk di Beruas. Tentera laut hok besar ni duduk di Beruah. Di Kola Beruah ni dah. Kola Beruah tu dulu yo besar. Dengan kerana zaman dulu ni sungai di Beruah ni yo luah. Lepas tu yo masuk tepi bukit tu. Lah ni tepi bukit tu kamu habis dah pasir dah. Dia pergi temu lain pula. Zaman dulu, zaman ni Kuala Buah tu ya air masuk tepi Beruah. Tepi bukit. Ya ada syair orang ganu mari di buah ya kata nak masuk Beruah kena niti ke bukit tu. Kalau jalan kaki jalan atas batu tu, ngongeng tepi batu tepi bukit besar Buah tu. Bukit tepi laut tu. Dah zaman dulu ni kamu. Tak apalah. Dah. Lepas tu air tu ya masuk di dalam pulau ni, dekat sana sejik Buah tu dah. Lepas dulu ya ada teluk dalam tu. Teluk luah. Air gisuk di terni. Di ternang tu. Dah suk di terni tu. Ya air gikut tu, gikut apa ni? Buah. Dah. Kalau buah gikut kalau kala jambu, lepeng kala jamu, gi sapa di kok kuah, kendang kerbau, suk sapa di buah. Tu sungai dia besar dulu. Gi buah ngulu kok nu. Siapa kok nu dulu sungai dia besar? Dah. Maka situ jadi markah besar. Buat markah besar tempat. Lepas tu kapal-kapal peri. Kapal-kapal peri taning zaman dulu duk cok, duk labuh dalam tu. Kapal peri taningnya nama perahu jerjap ataupun kapal jerjap. Kapal jejak. Main kapal jejak. Duk di Beruah tu. Tapi saya nyoloning di kampung Beruah sendiri tu pun rabuk niwek ke ala sekitar lah punah lebih tu ke. Pasir-pasir pun naik kok lain jadi tempat tubik pun jalan kok lain. Lepas tu tempat hok belabuh kapal jerjak, kapal peretan zaman dulu ni kering kota dah jadi apa ni? Jadi Telaga Hudeh. Ya ada dua asbab kena jadi lagu tu. Bukan tu sebab dunia ni panas tau. Dia dua perkara. Satu copak tang. Malah kecil banyak tu dah. Copak tang. Lepas tu sebagiannya dia sakut dengan kerongkang. Tak apalah dah. Kerongkang perak cedang berik ke apa dah. Dah tak apalah tak nak sebut lah. Tu nak buat gana dah. Dia lama dah. Maka buah tu kering kotel dia terkena pun air tak sapa dah lah. Dia litah dengan parit baru ni, parit copak tang tu banyak duk bergadah kat tu dah. Maka apa ni tukai besar lah di Beruah tu. Lepas tu di Beruah tu ya ada benda sendiri.
Ya ada tanah air tah bukit nu zaman Raja Hijau buat zaman ungu buat tanah air. Untuk buat jadi benda kau tu boleh buat di habis kita pergi kocok hak kau gegel benda molek. Tak ada dah dalam tanah semenanjung Melayu ni benda tak ada siapa sekilo dengan laut ada benda tu. Jadi air tak masing tu di kali tu lalu kocok hak kau gegel. Dah tempat molek situ. Tu duk jamu kongtak zaman dulu tu. Jamu askar mai dulu kocak hak tu. Gegel ni tepat latih askar. Askar taning hok duk di buah ni lah. Ya kawasan yo. Kita nak pasal tu gegel ni batu berkali. Ai mari gerung-gerung kena batu panggil gegel. Mana tu kita tak kena bahasa tu. Bahasa kalau benda hok tak menyawa tak panggil gegel. Gegel tu orang panggil manusia. Manusia ni suara daripada manusia tu panggil gegel. Budak ni gegel weh. Kalau bukan manusia ni panggil bising. Ngam manusia sama manusia ada panggil bising weh budak ni. Tapi ngam nate bising. Dengan angin-angin pun bising. Ya kena bising. Bukan kapung gegel lah. Gimana kapung bising. Macam tu. Gegel ni tempat askar duk. 1, 2, 3, 4. Main dulu. Doyak tu dah. Tu ada lenah Melaka berkerja pagi tu. Dengan salah faham dah. Dah. Maka tu kai besar duk di duk di beruah. Lepas tu dia ada pula markah kecil-kecil. Markah kecil-kecil taning ni dia ada 4 utai pula dah. Dia adanya di Kesik diri ditanya dulu. Lepas tu dia ada di Kelampang. Dah Kelampang ni duk kosah nocik tu. Dah. Yang ketiganya panggil markah anak bukit. Markah anak bukit kai anak bukit, kai taning lah. Duk di Bukit Lame tu. Dah Bukit Lame Gelang Gajah tu. Kopo. Lepas tu ya ada yang selaginya markah Pial. Markah tentera di Pial, Pial Sebaya. Tu hak taning buat 4 utai dah. Lepas tu mari tambah sutai pulaknya Jamil Gajah Birunya di Kubu Laut, iaitu duduk di Suankong di Sekong. Tu jaga laut dah. Nak habis masa dah tak ada masuk isi kibuk lagi ni. Kok mana ni konong-konong. Nah. Maka tu kenal lu cara mengetah pak jabatan. Dah. Pak jabatan tadi. Maka apabila Gajah Hijau tambah jadi ne, iaitu agama dengan petah negeri, inilah wakwi orang tak timbul budaya baru ataupun timbul cara hidup baru orang taning siapa ngak ada impact dan juga berkesan kepada orang taning siapa hari ni. Yang pertamanya apa perubahan apabila Gajah Hijau tambah 2 jabatan ni? Satu, dengan kerana tambah jabatan agama inilah yang mendorong, yang membuat jadi taning ni jadi Serami Mekah. Kita mikir dok kok mana negeri Melayu ni banyak. Kalau dekat-dekat kita ni ada Kedah, Perak, Kelantan, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Lakoh, Kiko, Indonesia apa ramai. Tapi orang lain tak ada jadi Serami Mekah petani zaman dulu. Tani ni jadi Serami Mekah. Kok mana boleh ulama banyak, ponok banyak, riwayat kitab banyak. Orang nak tempat lain tak ada. Kita tahu Tuhan saya kita tu tak ada saya kat orang lain. Gaduh. Dia kena ada asbab-asbab. Sebab orang tani ni usaha ubah nasib dia sendiri. Bukan tunggu Tuhan wi semua. Ni jadi Serami Mekah tu. Salah satunya dari Serami Mekah tani ni. Apa? Kalau kita kaji tengok dengan kerana nak sebab taning ambil tok guru, ambil bahagia agama, sudut agama, unit agama, institusi agama ni mari masuk duduk dalam meja sekali mengetah negeri. Dah. Apabila tok guru mari duduk mengetah kali dengan raja ni, dia boleh semualah hak agama. Lepas tu kegiatan agama pun mula bebas. Sebab raja ni suka buka ponok belakang Kesik Panjang ke siapa di Puju, iaitu kawasan Gelang Maning, Semela, Sidik, Sedawa, siapa Puju. Kau ponok. Ada gaji pula tok guru. Habis tu tok guru apa orang aling ponok sedap biak. Sebab gaji sokong. Kalau negeri Melayu tempat lain, tok guru hanya jadi penasihat. Dia duk ponok ya, duk tami tangkut dia panggil. Dia raja zaman tu negeri dia rajanya
adik, rajonya baik, raja pun jemur semua tok guru, jumpa semua tok guru, dekoh semua tok guru, senak sokong ponok. Tapi kalau lah pada masa tu rajonya jahil, rajonya zoling, tak ada jumpa langsung dengan tok guru. Tapi tak. Tapi taning nak jahil tak jahil, nak baik tak baik, ulama ni masuk duk dalam duk mengetoh kali dah sistem. Habis tu kita tak boleh tinggal. Zaman ni pun supaya kita nak mengetoh pesen mana pun, nak pesen presiden ke, pesen Perdana Menteri ke, pesen lagu mana pun tak boleh tinggal sudut agama. Tapi kajian ni zaman dulu, pihak ulama, pihak tok guru duduk dalam mengetoh. Habis tu kita tengok ambil jok taning zaman dulu hingga taning jatuh, ulama jadi hulu balai. Masuk dalam medan perang. Nak kali taning ada peperangan, nak kali taning musuh, benih halah tagu mana pun ada semua tok guru duduk dalam medan tu sekali. Sebab apa? Sebab pok tok guru, pok agama je duduk sekali dalam cara mengetoh. Bukan tok kau pergi mengetoh tu rumah tu doa saja amin benar ke. Bukan. Sebab tok guru je duduk sekali. Kita tengok mejok mai dulu ke. Siapa ke Ali. Siapa kau tok Syekh Daud. Duk Mekah dah berkelip mari jadi penglima. Pergi di Cedok. Syekh Ahmad buat kitab cara musuh cara perang hawi kau petani. Ulama Syekh Abdul Rahman, Syekh Ahmad Khattab, Syekh Abdul Qadir, Syekh Haji Yusuf, Syekh gapo kita dulu masuk. Siapa ngat tok benih daya, tok wampa, tok benih daya tua, tok benih orang muda tu jadi hulu balai penglima juga pergi perang zaman tu. Tok pobok, tok ketite, tok apa saja zaman dulu tok ulama agung besar-besar tu jadi hulu balai belaka. Tu nak royak kata. Sebab apa? Sebab ia jadi khas sekali hak mengeta hak urusan agama, hak urusan pentadbiran negeri, hak tolong sebab kita negeri Islam. Zaman dulu tu. Ya lagu tu. Dah habis tu ya tani pondok banyak, ulama bebas boleh tulis kitab, orang kat luar apa bakal nak mari-mari ngaji tani lah sebab nak pergi ke Mekah zaman dulu ya jauh. Nak pergi ke Mekah tu 8 bulan daripada pelabuhan tani tu pergi sampai ke Mekah. Sampai di Judah ni duduk laut 8 bulan. Tak ada kuasa lah kita orang zaman tu 400 tahun 300 tahun dulu nak pergi ke Mekah tu. Maka tak ada kuasa nak pergi ke Mekah. Kita nak ngaji ilmu agama. Kita orang Islam. Takat mari taning. Sebab taning tu jadi serami bagi Mekah. Bakal mengaji taning nak ulama banyak. Pondok pun banyak boleh pilih. Pondok Kuala Bekah ke, pondok Sidik ke, pondok Legeh ke, pondok Semelah ke, pondok Telubuk ke, pondok Pera ke, macam-macam pondok ada pada masa tu lah. Boleh mengaji. Sebab serami Mekah. Nak pergi ke Mekah tu tak padai, tak ada kuasa jauh duk laut. Dah. Tu. Maka cara mengetoh ni dah. Kita nak ayak mudah-mudah kata Gajah Hijau ni dia buat tubik jadi piramid. Orang panggil konon pemerintahan 4 berlapis kerajaan Melayu Patani. Tu. Dia bagi kepada 4 bab. Ingat. Kalau Rak Tatamanu tu dia ada si bot. Si bot. Ada 4 bab hak besar-besar. Bab 1 panggil bab sultan. Bab yang kedua, bab pembesar negeri. Bab yang ketiga, bab pembesar daerah ataupun bab raja daerah. Dan yang keempat, panggil bab penghulu mukim. Penghulu mukim. Jadi, ya apa ni ada dalam point tu hak jadi 3 segi tu. Buka hak 3 segi. Dah. Mana tu dia bagi kepada 4 bab, bab 1 bab sultan. Bab sultan ada gapo tak dia tulis? Tak ingat dah, iaitu bab sultan. Lepas tu bab pembesar negeri ni hak ne jabatan tadi kalau kita ingat dah. Hak ne jabatan tadi itulah jadi bab sultan. Ada bab pembesar negeri. Mana tu bab pembesar negeri ada siapa? Ada bendahara, ada syah bandar, ada temegun, ada laksmana, ada agama, ada pertahanan negeri. Ni tu dah. Lepas tu yang ketiga ni panggil bab raja daerah. Raja daerah ni bermaknanya wakil raja agung di Gresik untuk mengetoh kawasan lain pula masing-masing di bawah taning tu. Panggil raja daerah.
Raja daerah ni dia ada 42. Ada raja gapo tu kita kenal. Raja Nocik, Raja Lesai, Raja Jering, Raja Jala, Raja Remeh. Deh. Raja Legeh. Tu kita kenal hak 7 tu sia mari catung dah. Lepas tu ada lagi dalam kitab sebut seperti ada Raja Kendang Kerbau, adanya Raja Jeringo, adanya Raja Pasir, ada Raja Anak Bukit, ada Raja Jeram, ada Raja Kelabur, ada Raja Rakok, ada Raja Dalai Kota. Di mana Dalai Kota kenal. Nah, mula-mula Raja Kendang Kerbau. Raja Kandang Kerbau ni duduk di kandang kerbau ni kok kuat. Di Kene. Kene beruah ni. Ada raja. Lepas tu ada Raja Pasir. Raja Pasir ni kapur pasir tu. Ada kapur pasir pia. Lepas tu ada Raja Anak Bukit. Raja Anak Bukit ni duduk di kaki bukit Gua Lame tu. Ngelong gajah. Lepas tu ada Raja Jerai. Duk nyalima ni. Ada Raja Kelabur. Lepas tu ada Raja Dalai Kota. Panggil Dalai Kota ni, hak Dalai Kota ni dia buat jadi nama kota. Dalam kota. Dalam kota ni duk di Sungai Padi. Kita baru jumpa dia orang Sungai Padi, orang Tok Deng, orang Air Batu, orang Segor, orang Pojok Eteng, orang Kok Bukit sampai Kok Weng. Dah hak kita pasal pergi duk sari jarah kat Tudah tu. Dalam kota situ nama kita baru ditemu dalam kitab. Orang panggil raja dalam kota. Lepas tu panggil pendeknya kota. Rekang dia. Kota. Dalam kota. Tapi dalam kota ni kena masuk ke Sungai Nai, masuk ke Sungai Padi lah. Lo ni jadi kampung Siye, masuk ke cabai Pak Cok Wang. Dah. Lepas tu raja kota. Raja kota Atik. Kok Jabat tu. Raja Gemeh tu ada dah lah. Lepas tu ada banyak lagi ni siapa ke Raja kota so lagi ni duk dia hengok tu. Ada juga. Gi siapa ku Jahan, gi siapa 42 hotel. Dah gi kolek Bukit Budun mah. Ada macam-macam lah. Ni baca ada sebut-sebut dalam kitab. Tu kita codoh dalam live kita tu. Dah. Dah. Maka bahagian bak yang keempat panggil bak penghulu mukim. Penghulu mukim ni zaman dulu ni tergambar kata dia tak ada kapung banyak supaya zaman lo ni. Zaman lo ni kapung dia banyak dah. Zaman dulu ni jadi kapung gua di Pak Ti Umuh ya. Lepas tu dalam kali banding gak satu mukim gini supaya satu tambun, supaya satu kapung zaman dulu tu. Supaya satu muking loning lah dia kata. Habis ia ada tok mengulu. Tok bergawa, tok mengulu. Tak ada tok nebel lah. Tok nebel ni kalimah siye naiban. Kita panggil tok nebel. Zaman dulu bahasa Melayu kita panggil tok mengulu. Tok mengulu kapung ni orang cara kapung lah. Luah lah kawasan dia tu kapung melihat dia tu. Wadi ko Pak T ke Pak 5 T kapung rini capur jadi se kapung zaman dulu. Dah sejak suti bakak maya situ dah mudah kata zaman dulu gak Pak Limau ni kapung duk sebut ni maya so yo situ kapung tu duk maya. Tu bangkit tu mukeng tu. Bukan ke Tambun tu zaman dulu mukeng tu sebut kapung lah. Ada tok ngulu. Maka kita mai tengok sikit bab satu yang katanya bab sultan. Dah ada gaya atau Rata Manuni Simut betul ada Simut sibuk tahu dah Simut. Bab satu bab sultan. Ada gapo dia? Bab sultan satu je tulis kata sultan adalah pemerintahan tertinggi. Sultan adalah pemerintah tertinggi. Mana tu sultan yang di Kesik ini adalah pemerintah tertinggi, jadi agung. Duk tinggi kali. Hak lain jadi orang duk bawah dia. Gajah daerah. Dah. Yang kedua Perkara kedua sultan berkuasa mutlak. Faham tak? Sultan berkuasa mutlak bermaknanya amnat dekat sultan duduk di sultan. Iaitu amnat kuasa mutlak ni ia bersakut dengan apa? Kuasa mutlak ni ia bersakut dengan hukum bunuh.
Bermaknanya raja daerah tak boleh hukum bunuh orang. Kalau nak hukum bunuh, kena hatahaning mari dikesek. Kena hantar mari dikesek, kena diakui oleh sultan dulu kata boleh bunuh dia ni. Tengok Islam ni. Jadi raja daerah bisa tu, raja Remeh. Ada kih berlaku gapo di Remeh, raja Remeh dia ada hulu balai dia. Dia ada menteri dia dah, gundik-gundik dia, hulu balai dia di Remeh tu. Maka Remeh pun hukum-hukum, kena hukum bunuh dia ni. Raja Remeh tak boleh hukum bunuh sendiri. Kalau kena hukum bunuh ni kena lota mari ke pusat. Kata ada hukum bunuh. So 2 3 sekian ni. Ni kerana Raja Kesek, Raja Agung saja yang mutlak. Dah. Lepas tu kau satu tadi pemerintah tertinggi ni bermaknanya Raja Kesek di Kesek ni saja boleh guna gelar sultan. Raja lain 14 rote nak pakai kalimah sultan tak boleh. Sultan ni untuk Raja Agung. Nampak tu? Habis Remeh tak ada sultan. Sai tak ada sultan. Jala tak ada sultan. Dia panggil raja, raja Remeh, raja apa. Taning pun panggil raja, turut lorak kampung mulut-mulut kita tu, tapi sebenarnya resmi dia panggil sultan. Sultan Ismail Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan apa gitulah dah. Tapi kalau kok raja daerah ni, dia panggil turut nama perekat raja Melayu. Ya Tengku ke, Teku, Tuanku ke, Tuwe ke, Ku Kenik, kata gilah. Jadi raja daerah. Dah. Mari pula perkara yang ketiga, sultan mempunyai daulat. Daulat ni bermakna negeri ni hak sultan. Maksud negeri ni hak raja dikesek. Dia kata, zaman dulu lagu tu, masa dia ya Sumberanaya Siti Rak tu. Dia pengetah bawah raja, okey. Jangan banding hari ni demokrasi, biasa ni jangan nak banding dah. Sebab ni yuk lain-lain. Era lain-lain. Era ramai dulu ni tak kenal lagi lagu mana demokrasi, lagu mana parti, lagu mana rata sepa, lagu mana sosok, tak ada dek dah. Dah. Kita kena pesen zaman dulu lah. Sama dengan Turki tu lah, Utsmaniyah pun ada sultan. Dah. Lepas tu ada lah jabatan dia pula tu. Perkara yang keempat, bahasa istana. Bahasa istana. Orang kampung biasa tak boleh pakai bahasa ni dah. Dia kena raja saja pakai bahasa istana. Jadi fok duk le kota le raja ni kecil anju. Dia tak makan. Kalau kita marilah makan dulu, raja tak makan. Raja masuklah dulu satap. Santap. Bagi satap. Nak maning. Dia tak panggil maning. Dia panggil bersirak. Raja nak bersirak. Marilah mau nak bersirak dulu. Nak bersirak nak maning. Nak tidur, tak panggil tidur, dia panggil baring. Ya ada beberapa kalimah dia kau guna untuk raja. Dah. Gitulah. Sebab kita gak kamera casak mesti ada pakai dah. Lepas tu dia perkara yang kelima, warna diraja. Warna diraja ni bermaknanya warna diraja ni bukan warna kuning, kita dah pakai kuning. Cak raja ni cak kuning dah. Sebab sebenarnya warna diraja ni warna emas. Cak emas. Pas cak emas ni supaya emas ni dia payah. Cak hok dekat emas ni cak kuning. Habis buat pulut kuning, guna kunyit ke, guna kulit naka ke, nak buat dia kuning, bunga-bunga apa kata gilah kuning. Mana tu buat pulut kuning ni rakyat biasa tak boleh makan zaman dulu. Pasal kuning-kuning ni raja, payung kuning pun raja. Pulut kuning raja, pakai warna kuning pun raja. Rakyat cak lain putih ke hitam ke biru itulah. Zaman dulu ni kita tak belana ke buat pulut kuning nak makan. Tak ada apa, makan sini boleh kuning juga. Esok kuasa lapar pulut kuning, tebah dengan kunyit bocak kuning makan tak ada apa deh. Dia tak ada unek-unek. Ni ya zaman dulu dah. Lah ni nama toku tak boleh duk weh, kena terlalu tak buat pulut kuning. Kena buat pulut kuning. Kena ada kat mana tu. Dia bukan raja Kesik saja, raja daerah pun dia kuning juga. Lihat warna diraja. Perkara yang keenam, cop mohor diraja. Dia ada mohor dia raja, ada duduk di cicing ke, di cicing ni ke ataupun ada mohor. Ni hak raja. Ada peseng bersurat teh lah.
Perkara yang ketujuh, nobak diraja. Peh dok nobak ni pesing gene, pesing po raja tu. Raja nak lalu, deh. Raja nak iring, apa panggil raja nak iring, parak jedam benda. Deh, raja nak mudik, raja nak ke hilir, raja nak ke hulu. Raja nak iring apa panggil dah. Lagu-lagu mana tu adalah. Lepas tu ada suara dia raja lalu kena katak lagu tu, bunyi lagu tu ya ada cara dia dah. Dalam kitab hikayat Sedak tulis cara dia. Cara raja nak lalu tu bunyi lagu mana dah. Lepas tu dia ada alat-alat kebesaran. Kita sudah baca dah dulu, dah ingat tak? Minggu-minggu dulu ni kata alat-alat kebesaran taning ni ada gapo ratik dah. Allah. Saya rasa biasa baca dah. Dah kata ada pedai wapo bilah, lembing wapo bilah. Dah nobak dia berapa. Dia nak cari gaduh-gaduh ni kak. Ni. Dah ada hak sebut kata alat-alat kebesaran negeri ni supaya pedai kerajaan satu bilah bersalutkan emas 30 tahir. Pedai bentara satu bilah bersalutkan emas 30,5 tahir. Pedai nobak 40 bilah bersalutkan emas 20 bilah bersalut perak. Cogan kerajaan 4 bilah tiap satu bersalutkan satu kati emas. Lembing 40 bilah salut emas, 40 bilah salut perak. Ni macam-macam satu royak ni. Ni bagi kebesaran raja. Dah. Lepas tu yang penderhaka, perkara 9, penderhaka akan dihukum tulah. Siapa saja derhaka kepada raja kena hukum bunuh. Ni habis itulah jok zaman dulu lagi orang taning ni deh. Dia tak derhaka. Tak haklang. Tak makan kepala, tak fikir belakang, tak jadi munafik. Tu dia. Kena sebab dalam sejarah dulu kita tak biasa bertemu dalam hikayat ni. Kata orang taning ni jadi munafik, jadi hanying ataupun makan fok kali. Makan belakang lah. Makan betul-betul bergomo tu semua taning. Tapi tak apalah betul-betul tak kena bersakit tipu. Ni pasti makan belakang. Taning ni tak ada dah, derhaka ni tak ada. Maka kalimah derhaka ni adalah kalimah yang keji dalam masyarakat taning. Habis orang tua bangun tak nak derhaka ni ketemu gue. Dek anak derhaka pun ketemu gue. Kawe gu sai-sai molek main kata kita nak derhaka kita wasa hina. Sebab orang taning dulu tak derhaka. Kalau dia tak puas hati dengan raja, dia tak puas hati dengan pemerintah dia, maka orang taning ni dia nak bersalah. Dia masuk bersalah tak apalah. Dah. Nampak tak lagi dah kita dua ni mu duk kat mu lah, aku duk kat aku. Dia becek tu baik wak kampung baru. Dia becek orang taning. Dia bakal tu baik pecah moh dah panggil. Dia tak balas bukan atau bawa tak pelaga dia senjah atas tu ataupun dia bunuh atas tu naik supaya sia. Bukan. Sia ni Ayutthaya ni 8 kali rata pahang. Jok zaman tok nenek dia dulu dia suka rata pahang rapah kuasa orang. Pas tak pelik zaman loning dok guling semua sama-sama dia. Dia perangai dia dah. Tapi orang taning dia tak ada perangai guling orang. Tapi dia pesen nak becek. Dok sekali molek sejik tu lah. Tak lagi sekali becek buat sejik baru. Dok ongkong tu lah. Bahasa tak lagi weh tak selorong becek buat ongkong baru. Dok sekolah tu lah balah weh wasa tak kena kok tu koning. Dia tak bergomo tak senyah orang turun. Dia becek buat sekolah lain. Kapung pun supaya tak pelaga untuk nebel tu buat kapung baru. Zaman dulu pun raja dengan raja tak pelaga je pindah pergi buat kota baru. Ya dia macam tu. Ni labo kita ngajar sejarah ni lagu ni dah ni. Apa kita tahu jadi kelemahan benda tak molek kita jago-jago jangan jadi macam tu supaya dulu hak tak molek lah. Ni orang kata orang tani lagu manalah parti perjuangan pun 45 ni. Dia mau kata. Tu you zaman dulu. Tak ada dah. Laning so ada satu patani. Parti perjuangan poso, majlis poso, pihak agama poso, pondok pun segeruk, pesen semaya pun segeruk jadi segeruk belaka. Dah kita usahalah jadi bersatu tu.
Jangan gaduh jadi nak cek kata mung salah aku lebih baik. Dia tak lapor dengan petani. Dah, tak sungguhlah tu. Kokok kira lepakat. Walaupun nampak tak serupa lagu mana pun pisah we boleh duduk sekali. Kenapa? Kerana tani ni dia tulis dia kata penderhaka akan dihukum tulah. Maka pihak derhaka dia kena hukum bunuh. Habis hukum bunuh tani kita ni dulu banyak tempat. Kita nak buka contoh hukum bunuh sikit. Ada gambar. Ada gambar masa 400 tahun dulu. 400 tahun lebih dulu. Mak Saleh tadi hok nama Cakok Vendik tu, dia belayar mari tani. Lepas tu kebetulan pada masa tu di petani tu ulama sedang hukum bunuh orang berzina. Tu. Tu. Mendalam gambar tu nampak tak tu? Tu gambar asli tu. Gambar orang scan dah lah. Gambar asli ni ada demo lukis dengan lawak zaman dulu. Dengan pesen kala zaman dulu ni. Lo ni gambar ni duk di Netherlands. Duk di Belanda. Ni ya atau ni ulama dulu sedang hukum bunuh. Ni jelas kata kerajaan tani guna syariah Islam. Sebab kertas ni kertas yang tanda dah tulis dah oleh Cakok Vendik 400 tahun dulu. Ni dia nak buktikan kata tani tu jadi daulah dah. Jadi kerajaan bebas dah dulu mengetos sendiri. Ni hukum bunuh yang mana ada di tani dulu. Lepas tu dia tulis pula gambar ni ulama sedang hukum bunuh di Pujuk. Hukum bunuh di Pujuk. Orang zina. Tu ada gambar ni. Gambar ni kita boleh tengok dah tu dah. Tu dia. Sudah bab sultan, kita masuk bab yang kedua, bab pembesar negeri. Tadi royak ada kata pembesar negeri ni ada ni dah. Kijaya pembesar negeri ada gapo atik? Satu, menjaga dan mengekalkan keamanan. Kena jaga, lepas tu kena kekal keamanan. Raksa kuam senggup riak peroy. Ni orang ni. Kuam senggup dan gapo bahagia gapo ikut. Bahagia kata bahagia penegak lebana biar diselamat, bahagia rakyat hidup selamat. Kijok benda sawah dusung apa selamat. Pergi selamat gapo selamat belaka dah. Ya, perkara yang kedua memungut cukai. Memungut cukai kutip C. 3, menyerah hasil cukai kepada sultan. Perkara yang keempat menyediakan tenaga buruh. Tenaga buruh ni orang kerja. Banyak kali dalam sejarah ni lah hikayat sebut. Ambil jod dalam surat tarikh lagi. Kata Raja Taning hantar surat pergi ke Raja Kota di Jabak tu. Raja Kota kena hantar askar 100 orang jadi tenaga musuh. Ada. Lepas tu hak negeri Jering, Jamu, Rakok, Kedang Kerbau, hantar orang pergi gali parit. Dan gali parit Raja Hijau dan juga mari wak tomok, iaitu tomok ditutung. Tomok sening. Ada masuk di kampung sening berahok belakang tu, tengah benda tu. Tomok panjang lagi sampai di tanah batu kesik tu. Ni fok boroh ni, mulai lemu makan bek wah besar. Ni dia kena cedek boroh. Lepas tu perkara yang kelima membekalkan tenaga tentera. PM musuh perang ni, negeri-negeri ni kena tam lagi lah. Kalau kerajaan nak pergi perang mana besar-besar, negeri-negeri daerah kena tam lagi. Pembesar negeri ni kena buat surat lagi lah. Perkara yang ketujuh, menghadap sultan dan melaksanakan adat istiadat menjunjung duli. Bahaya dah. Fokning ni, kalau jumpa raja, dia kena ngakak lutut. So, 2, 3, naik. So, 2, 3, naik. Bukan semua. Tak tangan atas kepala. Di mana-mana junjung duli. Pak kena sebut sama. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Aku, junjung duli, bawah duli, ampun tuanku, apa gitulah.
Patu mari bab yang ketiga, bab raja daerah. Bab raja daerah ni serupa dengan bab sultan. Mudah-mudahan kata dah. Tapi hanya tukar di bukan pemerintahan tertinggi. Raja daerah adalah pemerintahan tertinggi kawasan tertentu. Dah. Kuasa mutlak bukan. Yang berkuasa di kawasan masing-masing. Dah. Lepas tu bahasa warna moho no bak ada mengikut negeri masing-masing. Dah. Lepas tu kita pergi pula kepada bak penghulu. Bak penghulu mukeng. Bak penghulu mukeng ni perkara satu, memungut cukai. Kutik asing orang-orang kampung hantar pergi raja daerah. Raja daerah hantar pergi kepada Datuk Shah Bandar, baru masuk dalam Baitul Mal Kerajaan Taning. Perkara yang kedua, membekalkan tenaga tentera. Tok Ngulu ni kena ada senara dah oleh kampung. Kalau pergi raja daerah royak tu mung cari kampung mu hantar orang mari 10 orang. Raja daerah royak. Sebab raja pusat Sultan Taning nak pergi pergi mana-mana kata gilah. Ya apa kena kutik le kampung dia pergi raja daerah pergi Gresik. Perkara yang ketiga, mendapat tenaga buruh untuk sultan. Seperti kata dah. Apa ni tenaga buruh? Gali pagi, wak kota, wak rumah, wak tomak, wak kubu, wak apa gitulah, wak benar kata gilah. Yang keempat, memastikan seluruh rakyat di kampung taat setia kepada sultan. Ya kena yakin kata kawasan dia, kampung dia, orang rakyat dakwah dia tu taat setia kepada sultan. Ni bagi pak bak. Bak satu bak sultan, gapo atik royak dah. Bak yang kedua bak pembesar negeri, ada ne jabatan royak dah. Gapo atik. Bak yang ketiga bak raja daerah. Ada super sultan tadi tapi kena sikit. Bak yang keempat bak penghulu mukim, ada kerja-kerja ada perkara-perkara itu tadi. Lain pada tu pula dia ada jabatan lain lagi. Contohnya ada jabatan bentara. Tapi duduk bawah nenek ni lah. Ada bentara, ada raja lela, ada raja megat, ada raja jagat. Ada Datuk Akar Seri Raja, Datuk Ratna Diraja, macam-macam lah dalam kayak ni ada. Ada Datuk Cerino, Datuk Ceria, ada tu. Dah. Kotek Diraja, ada tamnen-tamnen lain lagi ada sebut oleh kita. Dah. Gitulah. Maka kita tengok sikit nama-nama bendahara. Sebenarnya bendahara ni kita nak baca 1 minggu lagi dah. Tapi ni atas bendahara ni alhamdulillahirabbil alamin. Ulama Taning dulu ni tulis ambil je orang pertama hingga orang akhir Taning jatuh. Kata siapa tak hok jadi bendahara. Kita nak baca malam ni. Dah. Ambil je di orang mula-mula siapa orang akhir. Dah. Ya sore. Oh jadi datuk bendahara orang Deben ni dah. Dia kata mana dalam muka kitab muka 90 kitab hikayat ni kata syahadan tetap kala marhum Tambangan. Marhum Tambangan. Syahadan tetap kala marhum Tambangan ni mana tu Raja Hijau lah. Raja Hijau ni boyo meninggal orang panggil marhum Tambangan. Kerana dia buat parik di Temangin tu lah. Syahadan tetap kala marhum Temanggan di atas takhta kerajaan itu bendahara kayu kelat memerintahkan negeri. Zaman Raja Hijau duk jadi Raja Taning, bendahara tu nama dia Kayu Kelat. Bendahara nama dia Kayu Kelat. Kayu Kelat ni orang ikut sai ni, orang Telubang tu. Dan tetap kala bendahara itu hendak derhaka tiada jadi itu lalu ia mudik ke Sai. Ni tahu mana kata dia orang Sai tu. Dia kata tapi
bendahara kayu kelak ni, dah hendak derhaka, tak ada derhaka lagi, nak derhaka. Kalau kita ingat tu, dia tak ada musnah ke apa, dia nak derhaka. Dekat-dekat nak derhaka, tapi tak ada derhaka dah. Maka tiada jadi itu. Lalu ia mudik kesai, tiadalah hilir lagi. Dia kelek ke negeri saya, tak ada mari-mari dia tani lagi. Sebab dia kena hidup taning lah, dia jadi datuk bendahara. Dan mati bendahara itu pun di dalam kerajaan marhum Tamangan juga. Jadi datuk bendahara kayu kelak pun meninggal ataupun mati pada zaman Raja Hijaz juga. Dia mati dulu dah. Dan mangkat marhum Tamangan, marhum tengah kerajaan. Bermati Raja Hijaz, naik Raja Biru. Raja Biru ni orang panggil marhum tengah. Bendahara angkerah jadi bendahara. Pada zaman Raja Biru ni, datuk bendahara namanya Datuk Angkerah. Siapa Datuk Angkerah ni? Dia kata, ia itulah anak Jawa, bangsa Sultan Mataram. Anak Raja Jawa tu. Raja Jawa mari mana? Raja Jawa mari pada kerajaan Mataram. Duduk di Pulau Jawa. Mari jadi Datuk Bendahara di Taning. Lepas pada Datuk Kayu Kelak. Namanya Datuk Angkerah. Zaman Raja Biru. Ni. Dah. Anak Jawa, bangsa Sultan Mataram kepada marhum bongsu. Mana tu ia jadi Datuk Bendahara ni panggil lah siapa marhum bongsu. Dan mati Bendahara Angkerah di dalam kerajaan marhum tengah juga. Mati zaman Raja Tengah, zaman Raja Biru tu juga. Dan ayah Datuk Ternam pula dijadikan bendahara. Mati Datuk Angkerah, orang yang ketiga. Generasi ketiga lah. Orang yang ketiga nak jadi bendahara tu namanya ayah Datuk Ternam, bukan Datuk Ternam. Datuk Ternam orang lain. Pak Datuk Ternam. Jadi Datuk Bendahara namanya orang panggil ayah. Ayah Datuk Ternam pula dijadikan bendahara dan mangkat marhum tengah, marhum Pahang kerajaan. Dia jadi Jamil Biru, jadi siapa Jamil Raja Ungu. Lepas tu dia mati Jamil masa Raja Ungu. Maka Datuk Ternam itu mati bendahara ayah Datuk Ternam itu dalam kerajaan marhum Pahang. Seperoyak itulah dia mati zaman Raja Ungu. Dan Datuk Saga pula dijadikan bendahara. Mati ayah Datuk Ternam, orang jadi bendahara pula yang kepaknya namanya Datuk Saga. Datuk Saga bukan Saga jalan. Saga nung duk oyak saga batah kubu. Datuk Saga ning lah jadi kepala pergi di Cenok. Datuk Saga ni dah. Dan mangkat marhum Pahang, marhum besar kerajaan. Mati Raja Ungu, naik Raja Kuning jadi raja. Dan mati Datuk Saga di dalam kerajaan marhum besar. Maknanya tu dia jadi Datuk Saga ni jadi bendahara ambil jok zaman Ungu lagi. Mati Ungu, dia jadi lagi zaman Raja Kuning. Lepas tu dia mati zaman Raja Kuning dah. Dan Datuk Ternam pula jadikan bendahara. Ni baru Datuk Ternam naik jadi raja zaman Raja Kuning. Tadi dia dua orang lah, belum dia tu Datuk Saga dah. Lepas baru Datuk Saga mati, Datuk Ternam. Zaman Datuk Ternam ni dah ada cerita banyak. Datuk Ternam jadi bendahara zaman Kuning. Zaman ni dah berlaku perang ataupun musuh Raja Kali, Raja Tok Mei. Dah Datuk Ternam dah. Tadi Pak Ya jadi. Lepas Pak Ya orang lain dulu Datuk Saga. Lepas Datuk Saga ya pula. Bermaknanya orang Ternam ni jadi bendahara dua kali. Dua orang. Dah. Orang Ternam. Sebab dia panggil Datuk turut nama kampung. Orang Ternam jadi dua kali bendahara dah. Debel lah.
Dan mangkat marhum besar, matinya Raja Kuning, marhum teluk kerajaan. Marhum teluk ni maknanya Raja Bakar. Deh, Raja Bakar keturunan Raja Jemar tu deh. Raja Bakar jadi orang marhum teluk sebab rumah dia duduk di teluk tali air tu. Teluk jamu tu. Dan mati Datuk Ternam di dalam kerajaan marhum teluk. Tok Ternam ni mati zaman Raja Bakar. Pia pula naik ganti Datuk Ternam nama dia, dan Datuk Dok Rok dijadikan bendahara. Datuk Dok Rok. Dok Rok ni dah deh. Dok Rok Nocik ni. Datuk Dok Rok pula naik jadi bendahara lepas pada Datuk Ternam. Dan mangkat marhum teluk, mati Raja Bakar, marhum Kelantan kerajaan, iaitu zaman Raja Mas Kelantan. Dan mati Datuk Dok Rok di dalam kerajaan marhum Kelantan. Dan Datuk Sai pula dijadikan bendahara. Mati Datuk Dok Rok, orang jadi bendahara kerajaan Taning tu boleh kepada Datuk Sai. Datuk Sai ni duduk di Kelabor. Boleh ke orang Kelabor pula dah. Datuk Sai. Duduk di kota dia tu, kota Kelabor tu dah. Jadi bendahara. Bendahara Taning lah, bukan bendahara Sai. Bendahara Taning. Tapi nama Datuk Sai. Dan pada zaman marhum Kelantan kerajaan itulah segala orang besar-besar Patani yang banyak berebut jadi bendahara. Dan bendaharanya pun banyak. Zaman ni jadi hura-hura ni. Mati Raja Bakar. Naik Raja Mas Kelantan. Zaman Raja Mas Kelantan duk meretah Taning tu, Datuk Sai jadi bendahara. Tapi apabila Datuk Sai naik jadi bendahara, ramai orang-orang lain lagi. Datuk-datuk lain lagi mula berebut nak bakat jadi belaka. Boleh ke orang Telubeng ni bergomor lalu dah. Bakat nak orang lain pun bakat nak. Dah. Zaman ni lah mula hura-hura dia kata bakat jadi bendahara banyak. Dia ni royak toku bendahara, hak ni pun bendahara gitulah. Dan mati Datuk Sai. Mati Datuk Sai. Datuk Bangsia pula jadi bendahara, Datuk Bangsia. Bangsia di mana tahulah. Kita duduk cari kampung ni, duduk mana ni kampung Bangsia ni wasapun duduk di Telubeng juga. Bangsia. Bangsia ni supaya Bangsai. Bangsia kok Lubeng juga. Dah. Jadi Datuk jadi bendahara pula. Dan bendahara Tok Tua pun masa itu juga. Lepas pada Datuk Sai mati, kerajaan Taning ada bendahara 2 orang. Sebab sama-sama tak jong. Ada balah 2 orang ni jadi naik 2 orang. Iaitu Datuk Bangsia dengan dengan Tok Tua. Tok Tua ni ada kampung Tok Tua kok Nyalima ni. Dah. Tok Tua kok ni ya kok Perceh kok ni masa pukai kok Nyalima kok sana pujuk tu lah. Kampung Tok Tua dah. Jadi Datuk Bangsia dengan Katuk Tok Tua dengan bendahara Tok Tua ni nak jadi orang. Lepas tu ya ada cerita sebenarnya kita nak baca bendahara ni satu malam untuk fak kita. Malam ni nak baca we kenal orang tu dah. Ya gomo ya bunuh sama dia ni masa ni. Lepas tu nak gapo pula? Dan Kemposta jadi bendahara 7 hari. Lepas pada Datuk Bangsia dengan Tok Tua, maka nak gajah ke Posta. Ke Posta ni Seta. Datuk Seta ni, Setanya 5 ni, Seta Koleh ni. Tapi Datuk Seta ni, ke Posta ni nak jadi bendahara sikit sekali. Nak jadi bendahara 7 hari je. Alah, jatuh kena senyah demo. Nakal sungguh. Nak jadi bendahara 7 hari je. Dah. Maka Datuk Tanah Merah pun terbit dari Siam. Datuk Kemposta. Seta tu. Jadi Raja Seta sungguh 7 hari. Datuk Tanah Merah ni ajak Fok Siye di Segoro mari serai. Bukan mari serai Taning. Mari serai Datuk Kemposta tadi nak rebut tamneng bendahara. Terbit dari Siam ni Datuk Tanah Merah. Tanah Merah mana? Tanah Merah Takeh.
Tanah Merah Takeh ke Mio tu. Naik jadi Datuk Bendahara. Maka Datuk Tanah Merah lah jadi bendahara. Boleh dia lah Datuk Bendahara. Dan mangkat marhum Kelantan. Raja Mah Kelantan mati. Baginda kerajaan mati Datuk Tanah Merah di dalam kerajaan Baginda. Baginda ni Datuk Raja Mas Cahaya. Raja Mas Cahaya anak Raja Mas Kelantan. Jadi raja pula. Maka Datuk Tanah Merah pun mati pada masa tu. Dan Datuk Bang Rekam dijadikan bendahara. Datuk Bang Rekam ni Datuk Rakok. Bang Rekam ni iaitu ke Lace. Bang Rekam Lace di Rakok Kokce tu. Kok satulah Lace dia laki bukit tu. Bukit laki Amper Maya tu. Boleh ke Datuk Bang Rekam. Datuk Berke panggil. Datuk Berke jadi bendahara. Boleh ke orang Rakok pula dah. Musim rata dah ni. Dan mati Datuk Bang Rekam itu di dalam kerajaan Baginda juga. Mati zaman Raja Mas Cahaya tu juga. Dan dijadikan Datuk Tarak. Datuk Tarak pula bendahara sampai sekarang inilah. Tiada bendahara yang lain lagi. Habis cok sekarang ni. Sebab kitab sejarah ni dia tulis. Dia sudah tulis tu belum Taning jatuh ke sia lagi 200 tahun dulu. Ya atau lama di kitab hikayat ni. Dia suk di Datuk Tarak. Suk di Datuk Tarak. Tu dah. Tu apa ni abang kata ha bendahara. InsyaAllah nanti kita baca malam lain lah bendahara tu. Malam ni kita kenal dah konun-konun ataupun cara mengetah di Taning dulu ni. Dia bersandar ataupun dia rujuk kepada syariah Islam. Ada bukti dalam kitab hikayat dan juga ada bukti dalam tanah orang putih yang mana belayar mari Taning. Dia royak atau Taning ni daulah Islamiyah, kerajaan Melayu Taning dan aman dan makmur. Mengetah dengan syariah Islam. Dalam bahasa Taning diguna lagu tu. Dah. Bukan sekadar ada tanah saja dak. Hingga ada gambar lukis pula zaman dulu tak ada habis-habis lagi. Lah ni ada taruh di Belanda. Kata Taning tu sudah jadi kerajaan Islam dan sudah mengetah dengan syariah Islam. Hak ning lah hak Syekh Ahmad Al-Fatani kata wajib kembalikan daulah Taning tu sebab dulu Taning pernah mengetah dengan daulah dah. Pernah mengetah dengan syariah Islam dah. Maka lah ni Taning tak ada negeri dah. Dia duduk bawah sia. Maka Syekh Ahmad Al-Fatani kata wajib kembalikan negeri Taning semula. Tu hak dalam kitab lah saya duk royak tu. Saya tak ada seru gapo ni hak kitab-kitab ulama royak. Maka sah bagi orang Taning untuk gebuk kelik negeri dia. Tu mengikut lagi kitab. Sebab apa? Bukti salah satunya Taning tu lain bangsa, lain agama daripada sia. Sia bangsa sia kecek bahasa sia, kita Nayu kecek bahasa Nayu. Negara lain zaman dulu. Lepas tu masalahnya Taning ni pernah ataupun biasa mengetah sendiri dah ni syariah Islam. Ni bukti je ada sini. Maka bolehlah orang Taning masa kemudian ni kalau dia tak puas hati, kalau dia rasa tak sedap duk dengan sia ni boleh minta ambil kelik. Boleh rebut kelik gitulah. Mengikutlah kitab ni dah. Minta maaf lah kata hadirin-hadirah duk dengar tu saya duk baca mengikutlah kitab ni dah. Maka untuk malam ni sudah sinilah minggu depan kita nak pergi baca Datuk Bendahara dan juga kita nak pergi baca di Terne. Minggu depan ni kita nak pergi baca sejarah kita di Terne buah tu dah. Siapa gila-gila lek sana. Jadi kalau kampung mana nak undai tak saya ni boleh lah. Saya pergi belakang lah ke tempat mana pun. Pergi kawasan mana kita baca sejarah tu. Jadi kita nak pergi baca sejarah Raja Lela, Raja Kendang Kerbau dan Datuk Ternang. Kita boleh kenal kawasan kono pula dah. Tapi pada masa malam ni kalau nya terdengar nampak kasar itu kerana isi-isi dalam sejarah yo kasar. Dan bukan saya ke lain dari kasar bukan sebab isi sejarah ni sebut lagu tu dah.
Lagu itulah supaya kita baca jarah Nabi itulah. Jarah sahabat. Dia motor royak kena jamin sahabat. Kasar-kasar. Sahabat ni mati kena bunuh belaka. Apa nak kena jarah kebenaran lagu tu. Mari kita tengok soalan sikit banyak orang duk tanya soalan ni, kata pas pulut cak putih, cak merah tu apa? Kita jawab dah. Kalau pulut kuning, ia berlambang kepada keturunan raja. Kalau pulut putih, ia berlambang kepada wali agama, tok guru. Kalaulah cak merah, ia berlambang kepada semangat ataupun darah ataupun tok nenek kita Melayu. Kuning, merah, putih. Kuningnya keturunan raja, merahnya bangsa, jati dirinya Melayu, semangat Melayu. Putih bersih agama Islam. Pulut je kena round dulu habis pulut semangat. Dia ada orang buat 2 cak saja, ada buat 1 cak saja. Ataupun 3 cak. Ni dia bergantung kepada makna-makna tu lah. Lu zaman dulu kita jangan main learning lah. Zaman learning nak buat untuk jangok, untuk kecantikan, untuk wasa nak makan tu lain dah. Zaman dulu ni nak buat apa-apa sesuatu tu ada makna dia. Hak tu lah. Sakut dengan pulut 3 cak. Apa ni? Mana ada soalan apa gini? Tanyalah kalau ada soalan ni. Adakah raja daerah ini sama dengan datu wakil raja petani? Tak sama. Raja daerah, daerah. Datu ni bukan raja. Dia nama satu jawatan hak jawatan hak kerajaan pusat di Gresik hatta lagi jaga-jaga kawasan pula. Walaupun kawasan tu ada raja dah pun, kerajaan pusat Gresik hatta datu gi mengetah. Biasa je nak gi hatta di kawasan hak penting-penting. Kawasan strategi. Dia panggil datu. Sebab datu dia tak nurung. Kalau raja hatta datuk jadi datu di tabeh misalnya. Boyo mati, anak dia tak di datu dah. Raja nak datuk siapa pula? Atau raja tak wi anak dia, tapi tak pasti. Dia tak serupa raja. Kalau raja daerah, raja sar, raja remeh, raja legeh, raja mana pun, kalau pak mati anak pula jadi. Anak mati cucu. Cucu mati anak ni dia nurung. Dia bakar, dia berdarah. Ni raja. Dia tak serupa datu. Datu ni wakil raja pergi mengetah. Dia bukan raja. Tu datu. Datu banyak habis tu nampak datu di tabeh ada. Kubur tok datu kok ni pun ada. Kuning pun ada. Rata-rata kubur tok datu. Memelah sebab raja besok tagi banyak. Ataupun masa tu situ ada. Bermasa raja ni situ tak ada dah, tarik kelik dah. Boleh hadir amir molek, pakai boleh agak ke raja daerah dah. Tak apa. Tapi biasa kalau tempat penting-penting tu tak tinggal, seperti di Tabeh ada sokmo datu. Di Bapu tu ada sokmo datu. Di Anak Bukit ada sokmo datu. Di Budo ada sokmo datu. Di Paku Pasir Putih kok nu. Ada kok nak komih tu. Ada situ kena ada sokmo kok sore. Gitulah beberapa tempat hak sakut dengan datu, tempat-tempat strategi yang raja kena tagi sokmo dah. Ampun tuanku, sembah patik harap diampun. Tu tak apalah. Dia royak tu cara kecek dengan raja. Malaysia ada kecek lagi lagu tu ni. Banyak orang kecek kata malam ni hari ni 4.30 dah. Maka 4.31 hari kemerdekaan Malaysia. Esok hari merdeka Malaysia. Malaysia ni beraya lah esok tu. Cah berde wak umur bocak ataupun boh dera apa sebab hari merdeka Malaysia. Setahun kali ya beraya lah hari merdeka dah.
Kita pun dekor tu Malaysia lah esok. Bolehlah beraya tu Malaysia ni. Mana kita ni? Deh. Ada dah soalan. Pah hok ada learning titih baris mana? Siapa hok ada learning? Gajah ke bendahara ke datuk? Tak apa. Ha bako keturunan kita nak baca satu malam. Mujuk ada orang tanya kita nak buat satu malam ada. Kita nak kenal bako teku, bako tuwe, bako ni, bako ku, bako cek, bako we. Deh, patut grup mana? Pesing mana orang panggil tu bako gajah? Pesing mana bako hulu balai? Pesing mana bako bide? Ya ada banyak grup. Orang-orang tani kita ni pesing bako gajah. Gajah mana? Banyak. Gajah tani ke gajah mana? Ke gajah daerah? Kita mari tengok. Bako bide. Bide pesing mana? Bidu anda. Bide 4, bide 7. Kau sakut lah kita nama pesing mana deh. Kita tengok. Kita dapat kata bide ni nanti bide buat orang beranak. Bukan. Bidan, biduan, biduanda. Bidan ni mudeng. Tak mau patah, tak mau nguruk, tak mau mudeng, tak bide beranak orang. Rumah pubat orang apa tu bide belakang orang panggil tu. Bide juga tu. Lepas tu bakar hulu balai. Macam mana? Befok ni panas semua tu pada bakar dia darah hulu balai. Bakar hulu balai. Lepas tu bakar ni tak ada nak kelah orang kata yo ni lebih baik pada yo ni lebih mau bakar ni lebih bukan. Sebab dalam kitab hikayat syahadat tulis dah pada ada dalam awal kata semua keturunan tani itu mulia. Dan yang lebih mulia tu adalah orang yang takwa kepada Tuhan. Aku bakal raja. Kena mu bakal raja mu tak masuk neraka kena. Kita boleh wih tu. Tak kira. Ni aku bakal raja. Dia tanya tahu mu buat apa tak untuk tanding, tak ada buat apa. Mu rasa mengaku tadi raja, aku tak ada hamba mu dah. Dah. Gitulah kita kena kecek kira apa kita. Jangan dok make guna kata kita bakal raja, kita bakal wali, kita bakal hulu balai, kita bakal bidai, kita lebih ada orang lain. Salah kita ngaji jarah lagu tu. Salah kita kacau dok tu kepada saya ustaz ni. Dok tanya ha bakal tu bakal ni tujuannya nak buka hidung masa segar aku bakal molek. Bakal molek apa kalau semaya beda tak panggil bakal molek. Deh. Kita bukan tujuan situ. Kita hanya nak tahu jasa ketua dulu bakal molek. Semoga kita pun boleh bakal jaga molek kita ni bagi kuliah ni kita. Bakal baik kita tak mahu anak zina, tak mahu anak jadi punah. Bakal molek kita nak nurung supaya tok nenek tu. Tok nenek panah bomo, kita pun nak panah bomo supaya tok nenek. Tok nenek buat jasa banyak kepada negeri, kepada agama, kita pun nak buat jasa supaya tok nenek. Tu baru belajar bakal. Jangan duk aku raja. Aku buluk kuning, mu kena semua aku, mu kena Allah. Tak ada lagu tu deh. Raja pasang tu nak guling kat kak tu. Deh, raja kena berendah duk dengan rakyat supaya. Deh, sebab orang tua apa ni? Raja pun mati supaya deh. Tapi hanya kita mulia. Kita apa ni kita memberi kehormatan. Tu yo orang bakal raja deh. Sebab yo bakal molek panggil. Molek di maknanya molek di martabat martabat adat tu yalah. Dah bukan martabat email dah jangan salah faham tu dah. Tak ada dah pada dah. Untuk malam ni insya-Allah kita jumpa pula minggu depan. Kalau nak jadi saya tubik luar, tubik lapangan kita baca kat lapangan dah. Kalau masih sini lagi pun kita sambung cerita-cerita lain lagi dah. Semoga semua jarah kita jadi manfaat dan membawa kita merendah diri. Dan juga kita tahu asal usul dulu, semoga kita boleh ikut benda yang baik tu. Dah bukan ngaji jarah untuk nak mentakabur diri dah, bukan. Maka sekali saja malam ni wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.